Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada mem dan kawan-kawan semua. Jadi hari ini kita akan membentangkan hasil projek Lestari UPNM Virtual Reality kita. Alright. So untuk projek ni kita ada project manager yang diketuai oleh Amir Afifuddin. Amir telah bahagikan kami kepada 3 grup, kumpulan besar by floor, dan setiap grup ada diorang punya general manager, designer. Yang untuk first floor kami ada Syed Amir Zikri. Ground floor, untuk first floor kami ada Jasmine. Untuk second floor kami ada Christina. Jadi general manager designer diorang akan bagi idea kepada diorang punya team untuk bincangkan balik idea tu untuk merealisasikan idea tersebut supaya dapat dalam bentuk model 3D. Jadi ini adalah pembahagian dia. Seterusnya untuk konsep kami ambil berdasarkan gambaran bangunan Lestari itu sendiri. Jadi ni ada a few sikit gambar lorong, walaupun agak gelap sebab tak dapat nak pergi ke Lestari. Kami ambil gambar yang mana yang sempat diambil ma'am. Okay. Jadi kami juga ada buat beberapa measurement, ini berdasarkan daripada emergency punya escape plan. Jadi ruangannya lebih kurang sama yang escape plan walaupun kami tak dapat buat exactly, tapi insyaAllah gambaran dia masih ada ma'am. Jadi untuk Unity design ni yang untuk full demo dia saya akan paskan Amir untuk share screen bahagian ni. Berdasarkan plan kecemasan hari tu, inilah dia bangunan Lestari, tapi kami tak buat dalam 5 tingkat, kita buat dalam 2 tingkat saja. Okey. Sini. Lagipun projek ni boleh dikatakan 90% dah siap. Kalau kita tengok. Okey, untuk first floor. Untuk first floor kita ada lift. Dan kita mengikut skala yang ada, kita ada bilik darjah. Okay, untuk bilik darjah ni kami tak ikut spek untuk yang fully betul-betul Lestari sebab ini adalah sebagai rekaan saja. So sebagai prototype lah. So kat sini ini adalah A1 kuliah. Ada bilik, 3 bilik kat sini. Okay. Ini untuk first floor. Bilik darjah dengan bilik tutorial. Okay. Untuk kat sini ada fakulti bahagian subjek U, dan di sini ada cafeteria. Okay, cafeteria. Sebenarnya boleh je, sebenarnya kalau kita VR tu kalau dia masuk, kita boleh tunjuk dia menggunakan masuk kita punya asset iaitu Oculus, tapi disebabkan kita semua berada di tempat masing-masing dan sekarang waktu COVID tengah naik macam ni, so kita just ikut je ni. Sebab saya ada buat first ma'am untuk saya masukkan mini first person kat sini. So dia ada satu error tau ma'am. Errornya di mana saya buka, saya run jadikan dia sebagai game. Lepas tu pump. Oh, dia melongak je ma'am. Dia tak turun, tak jalan kanan, tak jalan kiri. So maybe ada error dari segi script di mana kita dalam ni kalau kita nak buatkan satu benda, kita buat model, kita menggunakan Blender ma'am. Blender pula, OpenGL ma'am. Maaf ma'am. OpenGL. So dekat OpenGL tu maybe lah dekat laptop saya lah, ataupun sebab benda ni dia akan pass to pass. Maybe kadang boleh dikatakan kadang boleh masuk malware lah. Sebab saya kadang saya nak render benda ni pun sampai laptop saya pun hang juga lah ma'am. Laptop yang jenis gaming yang macam ni pun boleh hang ma'am. So dia itulah, maybe akan ada error kat dalam script OpenGL C++ ma'am. Okay, ini daripada group untuk ground floor. Okay, kat sini semua akan buat satu floor masing-masing ma'am. Di mana untuk group yang atas ni kita bagi group, saya cakap terus nak dia punya wakil-wakil dia kan, group KIS. Dan ini adalah group Anan. Dan bawah sekali adalah group saya ma'am. So kita bagikan pada 2 group lah. Di mana saya
as macam apa Aizat punya dalam presentation tiba-tiba saya jadi manager ni. Okay ma'am, kat sini ma'am, saya tambah tangga ma'am. Paling susah kat sini kita nak buat tangga ma'am. Yalah. Tangga ni dia, tangga ni sebab kita nak, sebab kalau macam sebab kita nak mengikut pada spek yang di Lestari. So kita tangga ni memang ambil masa ma'am. Paling saya buat ni pun dalam 3 jam, 4 jam kat ma'am untuk satu-satu anak tangga ni ma'am. Sampai 2 tingkat ni ma'am saya buat. Bukan saya buat lah, semua orang buat. Okay. Semua orang buat adil Okay, semua orang buat. Alright. Okay. So kalau kita dalam kita guna Oculus, kalau Oculus kita boleh explore benda-benda ni semua. So kita boleh naik tangga apa semua kan. Maybe akan ada sikit macam kalau kita contoh kalau kita buat Oculus, kita jadikan Lestari bangunan Lestari sebagai medium untuk kita jadikan VR. Boleh, tapi dia punya skala dia tak semestinya skala yang betul kan. Sebab kita mengangkat-angkatkan sebab masa hari tu pun saya ukur pun ada banyak ralat untuk bahagian eksterior rumah ni, saya bukan menyuruh kita ingin memudahkan kerja dan kita ada planner sebenarnya untuk buat eksterior ni di mana saya menyuruh group KIS untuk buat eksterior ni sebab saya lelaki ni dia satu je dia tak pandai sikit untuk spesifik, untuk lagi spesifik kita buat tapi kita tak boleh spesifikkan lagi kalau macam saya bagi kat orang buat tak detail. So saya bagi kat KIS untuk detailkan semua benda ni. Sekarang untuk design bawah G-floor ni saya dah try buat tadi untuk macam buatkan satu AI lah AI lah. Panggil dalam Unity ni dia macam AI. Kalau macam zombie kita boleh gerakkan dia tapi kita kawalkan dia daripada segi animation. Tapi yang lift ni saya dah buat tadi. Saya try buat lagi. Masih tak boleh juga Saya tak tahu kenapa, maybe salah daripada compiler Sebab kita main pas-pas kan file ni. Daripada group 1, group 2, group 3. So kat situ lah kelemahan dalam kita orang punya projek VR ni Unity sebab yelah bila orang pas-pas, kemungkinan kita punya compiler ataupun kita punya buff dekat file dia akan bertukar-tukar. So kalau bertukar-tukar tu nak cari dia tu ambil masa, makan masa. Saya serahkan kepada group presentation. Kita start daripada first floor first floor group Anan Sebab tu dia tak boleh buka pintu, tak boleh naik lift kan? Benda tu sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya boleh cuma ambil masa jugalah sebab dia nak buka pintu satu-satu tu, dia contoh user dekat satu user tu dia guna banyak interaction. So pintu buka, so dia ambil masa. So setiap kali nak buka satu interaction tu dia mesti ada satu script coding dia Ya. Sebab dia nak interact dengan device dia kan? Nak interact benda, nak interact dengan device apa-apa pun dia akan buat satu coding tu, memang semua coding dia setiap kali interaction dengan lain-lain model semua lain So kat situ nampak dia punya kompleks dia ada. Silakan Jasmine. Okay, untuk first floor dari tangga ni yang mana Okay, untuk floor 1 ni grup kami dan grup Aidil yang hasil kerja grup kami dan grup Aidil. So untuk part ni diketuai oleh Aidil. Untuk asset yang kami guna, kami standardizekan dengan grup lain supaya bagi nampak lawa lah. Untuk dinding kita orang standardizekan yang grup Amir punya iaitu ground floor, and then bangunkan je Aidil bangunkan dinding-dinding dan pintu-pintu, partition pintu semua. Sepatutnya first floor ni ada makmal air and cream.
Yang baru tu. Yang baru tu sepatutnya kalau ada hari tu saya tengok dekat 3D model ada je ikon tu, tapi ikon tu berbayar. So macam Susah lah. susah untuk jadi kita orang guna je meja yang ikon meja yang biasa untuk untuk kita orang create kelas makmal tu. First floor ni banyak kelas yang melibatkan ada komputer. Itu je lah. Yang komputer tak boleh dapat berbayar lah. Banyak yang file FBX yang berbayar. Oh. Jadinya kami standardize je guna objek 3D model yang ni untuk like ada komputer and CPU. Next class pun lebih kurang sama je macam ni. Ada staff teknik, ada office untuk staff technician, and then yang belah kanan ada toilet untuk student. Tak ada objek lah Tak ada objek. Sebab dia banyak berbayar. Okay, next untuk floor nombor 2 iaitu siapa ni? Dah siap ada nama pula kat sini. Dia tulis Team Neslo dengan Team Anaconda. Okay, dipersilakan je siapa yang present tu. Komen. Dan saya Neslo dengan Anaconda. buat second floor dengan exterior. So kita orang bahagi kita orang punya kerja sama rata. Alia dengan Fatih Syakira cari barang. Eliani dengan saya buat Unity. Siti Ubaida dengan Emma cari skala dengan macam mana first floor tu berbentuk. So sebab second floor tu bentuk. So sebab second floor dia mostly bilik pensyarah. And kita orang pun tak tahu exactly macam mana dalam bilik pensyarah tu. So kita orang just modelkan bilik Siti Ubaidah iaitu Mem Suzaimah. Okay, so bilik lecturer ni satu row supposedly ada 18 ke 19 bilik. So kita orang just modelkan bilik Mem Suzaimah secara kasar lah. Dalam bilik ada spa, microwave, peti ais pun ada tapi tak jumpa. Tu yang saya nak tanya tu, saya nak tengok tau, ada tak peti ais? Peti ais Dia punya bilik komplit macam rumah. Barang peti ais dia tak dapat di yang free lah. Lepas tu yang bilik lain sebab kita orang tak tahu isi dia macam mana, so kita orang just bagi kosong. Dekat pintu supposedly ada nama tapi kita orang ada try 3D text tu. Tapi kalau kita orang letak 3D text tu dia even kita masuk objek lain pun dia akan still nampak terapung 3D tu. So macam tak lawa. So kita orang decide untuk biar kosong dulu lah. Lepas tu kita orang ada modelkan pejabat. Pejabat sebab kita orang pernah masuk sampai takat tu je. So kita orang modelkan yang kita orang nampak je lah. Yang bahagian yang ada gaksu. Yang bilik-bilik dalam tu kita orang tak tahu tapi yang kita orang tahu memang ada bilik lah. Lepas tu yang row sebelah dia pun student tak boleh masuk, staff je yang boleh masuk. So takat tu je yang kita orang boleh modelkan. Lepas tu mostly barang yang digunakan untuk 3D object mostly kita orang guna cube sebab kalau guna plane nanti kapsul untuk gerakkan orang tu tak boleh pijak. Tak tahu kenapa. Macam tu. Jadi mostly kita orang guna cube. Lepas tu just ubah-ubah dia punya bentuk, kadang-kadang nampak tinggi, pendek, lepeh, semua tu. Lepas tu barang kita orang mostly ambil CG Trader ataupun free 3D. Apa-apa yang free dekat internet tu lah. Itu saja dari kumpulan kami. Okey. Yang ini kalau misalnya kata kalau kita memang dapat device tu memang seronok lah buat tapi bila kita dah exclude kepada interaction tu, saya rasa saya berpuas hatilah dengan apa yang kamu buat setakat yang kamu kita tak expect lah kamu boleh dapat 100% daripada subjek VR sebab ada yang kena exclude ya. So kalau setakat ini pun dah kira bagus jugalah.
untuk permulaan kan. So in case kalau misalnya katakanlah kamu nak pergi design 3D ke dekat mana-mana punya properties ke apa ke benda, nanti kamu tahulah cara macam mana nak add objects, macam mana nak buat measurement dan sebagainya. So yang ini secara basicnya baguslah. Untuk projek punya bangunan ni, kita orang tak dapat fully tau. Maksudnya macam kita nak explore satu bilik ke bilik tu, kebaikannya kunci dan kebaikannya dilarang masuk kan. So kami tak boleh expect macam apa yang angkat dalam bilik tu, apa environment yang kita orang nak ambil dalam bilik tu. Kita orang tak tahu kan. Kita tak masuk. Sebab kita ni, yang bangunan ni kita belum masukkan di mana lighting the real time je mem. Kalau masuk the real time punya lighting, auto lagi lawa. Tapi yang compile tu group Kistina mem. Jenuh tu. Itu satu, betul tak Gisina? Kalau nak compile daripada beberapa projek itu untuk jadi satu, benda tu agak pening. Betul mem. So tahniah lah dekat kumpulan kamu. Walaupun dia terapung aja macam tu, kalau kamu letak satu lagi layout untuk flat floor, okey lah lagi. Tapi buat masa ni okey je. Memang susah. Kalau misalnya dapat daripada grup ni dan compile untuk jadi satu projek, memang sakit hati. Kadang-kadang tak kena, kadang-kadang measurement dia lari, macam mana kita nak buat dia tu. Satu kalau misalnya kata kalau kamu dapat objek yang sangat free, banyak free, lagi best. Tapi kita ada restriction, saya bagi tahu kata jangan menggunakan apa-apa benda yang tak free. So tak apalah, yang ni saja. Ya, sebab dia yang saya nampak dari segi dari segi semua dia punya, daripada saya assignment sebelum ni yang VR tu, saya nampak dia punya tu lagi detail lah mem. Yelah. Dia punya apa, dari segi texture kan, dia kan buat blok jebat punya bilik. So saya nampak dia punya specification dia tu, so memang betul lah. So emang layak dia buat benda tu lah mem. Kalau macam kalau macam benda-benda yang spesifik macam yang dia tak boleh buat lah, saya akan cuba buat lah macam tangga, lift apa semua. Tu saya akan compilekan sekali lah untuk buat tangga apa semua mem. Tapi kerja projek berkumpulan kamu satu kelas tu memang okey lah. Boleh buat macam ni lah. Okay? Terima kasih kepada semua yang berbagi kerjasama sepanjang buat projek ni. Apa semua, terutama kepada Kistina lah yang banyak berkorban jiwa dan raga. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum.